Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan imam kita, kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni malam ke-25 dan walaupun tidak adalah hadis-hadis yang sahih menceritakan Lailatul Qadar berlaku pada malam 25 kerana bertepatan dengan hari Jumaat, kan, malam Jumaat. Tapi ada pendapat daripada Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan kemungkinan besar boleh berlaku. Dan 23 pun ada hadis juga. Ada hadis Ibn Abbas dan sebagainya menyatakan malam itu qadar lebih dekat kepada malam 23. Tapi tak apa, itu semua pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, tidak ada kata putus. Maka tetaplah kita meneruskan misi ibadah kita dalam mengejar Lailatul Qadar, insya-Allah. Baik, jadi hari ini kita sambung perbincangan daripada surah An-Nasr pada surah yang ke-110. Tapi seperti biasalah, sebelum kita masuk pada surah ni, kita ringkaskan sikit poin-poin penting daripada apa yang dibacakan oleh imam kita tadi. Imam kita tadi mula baca daripada pertengahan ataupun dah hampir hujung pada juzuk yang ke-18 daripada surah Nur, daripada surah Nur. Dan surah Nur ni ataupun An-Nur ini adalah satu surah yang mana dia banyak juga cerita tentang isu-isu kekeluargaan dan juga isu-isu yang berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah itu sendiri, kerana kesucian Sayyidatina Aisyah itu setelah turunnya surah An-Nur, yang mana surah An-Nur ini kata Imam Badruddin Az-Zarkashi, iaitu turunnya 11 ayat menyatakan Sayyidatina Aisyah itu suci daripada fitnah yang dilontarkan oleh kaum munafik dan juga dilontarkan oleh mereka-mereka yang tak puas hati dengan Sayyidatina Aisyah, tentang dipanggil sebagai hadithatul ifk, iaitu cerita tentang Safwan bin Mu'attal yang dituduh melakukan maksiat dengan Sayyidatina Aisyah, padahal Allah telah menurunkan, menyucikan Sayyidatina Aisyah daripada segala dosa. Baik, jadi 2 rakaat yang awal tadi Imam lebih membacakan ataupun saya lebih poinnya adalah bagaimana kita nak berinteraksi dengan isu-isu berkaitan dengan akidah, terutama pada isu-isu yang kita boleh nampak dengan aqliyah. Sebab akidah ni dia ada naqliyah, dalil-dalil daripada Quran dan hadis, dan ada aqliyah. Aqliyah inilah yang diceritakan pada yang awal tadi, kan, bermula daripada muka surat 355 lah, daripada surah Nur, An-Nur, yang mana menceritakan bahawa Allah menurunkan hujan daripada langit. Yang kita perlu perhatikan itu adalah kehebatan Allah, tauhid kita kepada Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala yuqallibul laila wan nahar. Allah telah pun mengubah apa? Mengubah siang dan malam. Maksudnya ada siang ada malam. Yang itu kalau kita fikir jauh, renung jauh pun kita akan nampak itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada juga ayat yang menyebutkan tentang bahawa Allah menciptakan haiwan, dan Allah menceritakan detail pada ayat yang mana Allah menyatakan bahawa ada jenis-jenis haiwan ni Allah cerita dia berjalan di atas perut dia, atas dia punya batni, kan. Kemudian ada yang berjalan dengan 2 kaki dan ada yang berjalan dengan 4 kaki, kan. Allah mention pada ayat ini dan menyatakan bahawa itu antara benda yang kita perlu perhatikan, dan itu berkaitan dengan akidah dan tauhid, dan ia merupakan salah satu daripada bagaimana kita berfikir tentang akidah selain daripada benda yang kita tak nampak, syurga, neraka, Allah, malaikat dan sebagainya, termasuk juga benda-benda yang kita boleh nampak dan sudah tentu ada yang menciptakannya dan ada yang apa kita kata sebagai Tuhan yang mana telah pun melakukan ataupun untuk menjadikan dia sebagai satu manfaat kepada manusia. Baik, itu 2 rakaat yang awal. 4 rakaat yang seterusnya, yang ini lebih fokus kepada isu-isu kekeluargaan dan isu berkaitan dengan hubungan sesama manusia, sesama jiran. Antaranya adalah disebut tentang memberikan salam. Pentingnya kita memberi salam, dan kemudian adab-adab untuk berziarah ke rumah orang, kan. Ada kadang-kadang tu ketuk pintu depan, nak pergi buka, tengok-tengok tak ada dah, lepas kat dapur dah. Kan, dah masuk kat dapur dah. Jadi tu kadang-kadang orang Melayu kita dia macam tu. Sebenarnya Quran dah mention dah, sebut perhalusi bagaimana bagi salam, bagaimana untuk kita nak bila mana nak berhadapan, nak pergi rumah jiran, nak kena duduk sebelah mana, kan. Kemudian juga kita nak makan minum di rumah jiran dan sebagainya. Itu semua tadi hukum-hukum tu dicerita pada ayat yang berkaitan dengan 2 rakaat ataupun 4 rakaat yang kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian rakaat ke-5 dan ke-6
lebih fokus kepada isu-isu berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bila berdakwah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bertemu dengan para sahabat radhiyallahu an ajma'in dan sebagainya, maka ada orang-orang yang mengingkari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya apa? Sebab mereka tak percaya yang Nabi itu adalah Nabi dan Rasul. Sebab apa? Yakuluna ta'am. Nabi ni makan macam dia orang makan, kan? Jadi makan nasi pula, makan kurma, makan roti. Nabi pun makan macam kita, takkanlah ni Nabi. Kan? Kemudian mereka kata wa yamshuna fi aswaq, dan Nabi berjalan dekat pasar. Takkan Nabi pergi pasar pula dah kot, kan? Jadi mereka tak boleh terima, dan ini antara golongan-golongan Yahudi musyrikin kufar di Mekah, dan berapa perkara ataupun berapa benda yang mereka menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menjadikan mereka antara orang yang adallus sabil, kan, iaitu mereka yang mana sesat dan menyesatkan, dan mereka tidak menyupai petunjuk, apa yang mana mereka menghentam ataupun mereka mengkeji ataupun mereka memerli baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada rakaat yang akhir, iaitu pada yang ke-7 dan ke-8, yang ini fokus kepada orang beriman dan orang yang kafir, apa yang mereka akan dapat. Maka orang beriman, ni dia sebenarnya juzuk 18 ni dia masuk dah surah Furqan tu. Ni yang saya sebut ni pada rakaat yang ke-4 awal, rakaat ke-6 tu dan ke-8 tu dah masuk surah Furqan dah. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ada orang yang mana mereka ini beriman dan ikut Rasul, ikut petunjuk. Dan kemudian Allah bawakan juga cerita macam mana kita pernah sebut sebelum ini, pada surah yang sebelum ini kita pernah bincang sikit ringkasan, iaitu bawa sendiri tentang cerita bagaimana Nabi berdakwah kepada kaumnya, bagaimana juga Nabi-Nabi sebelumnya berdakwah pada kaumnya. Sebagai contoh, Nabi Musa dan Nabi Harun disebutkan tadi pada ayat itu, bagaimana berdakwah kepada Firaun. Kemudian kaum Ad ataupun Nabi Hud alaihissalam, bagaimana mereka berdakwah kepada kaumnya, kan? Jadi begitulah Nabi SAW. Dan ayat ini menjelaskan bahawa mereka yang mana menetapkan ataupun mereka yang bersungguh-sungguh untuk mengikut Rasul, mengikut apa yang sepatutnya, maka bagi mereka adalah jannatul khuld, iaitu syurga yang kekal. Itu kelebihan dia. Adapun bagi mereka yang mana mengingkari Rasul, mensyirikkan Allah dan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah kata faja'annahu haba'an manthura, maka Allah akan jadikan segala jenis amalan mereka walaupun baik, kan, bagi kat orang, tolong orang apa semua, maka Allah kata semua amalan mereka itu akan jadi seperti mana debu-debu berterbangan dekat akhirat, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasanlah daripada apa yang saya boleh ingat dan saya boleh kongsi dengan tuan-tuan. Jadi kita pergi malam ni insya-Allah surah yang ke-110, penghujung dah pada kita punya sesi tadabbur ini. Maka dalam surah yang ke-110 ni kita nak bincang adalah surah An-Nasr, iaitu surah yang dipanggil surah pertolongan Allah. Surah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ringkas saja, ada 3 ayat, dan kemudian para ulama berbeza pandangan pendapat. Surah An-Nasr ni turun sebelum hijrah ke selepas hijrah? Sebab ada petunjuk-petunjuk yang menyatakan bahawa sebelum hijrah, ada yang kata selepas hijrah, kan? Itu nanti kita akan detailkan insya-Allah. Baik, kita baca dulu. Kalau tuan-tuan nak buka ataupun kita ni tahu dah, memang hafal lah, tapi tengok pada masalah tu lebih sikit pahala dia insya-Allah. Baik, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey, baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau ilmu tajwid tu saya malas nak ulas lah tuan-tuan, jadi panjang kan. Tapi yang biasa orang selalu salah tu, iaitu pada wal fath kan, ada ha kat situ, dan yang salah juga fasabbih, bukan pasabbih. Ada setengah tu fasabbih, bukan bih kan, fasabbih. Dia bukan beh tu bahasa orang-orang belah-belah tu, ceruk-ceruk kan. Jadi fasabbih, bukan beh. Okey. Dan kemudian wastaghfir, ada ha, wastaghfir kan. Ada setengah orang dia nak selamat, dia sambung wastaghfirhu innahu, boleh juga kan. Okey, itu secara ringkaslah. Okey, jadi kita tengok maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah,
Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama beramai-ramai, agama Allah beramai-ramai, berbondong-bondong. Itu ayat 2. Ayat 3, maka ucapkanlah tasbih dan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia amat menerima taubat daripada kamu, ataupun taubat yang kamu lakukan. Baik, jadi itu terjemahan ringkas. Maka dekat sini kita tengoklah satu persatu daripada ayat ni. Allah kata idza ja. Perkataan idza ini menjadi isyarat lah. Satu perkataan idza, satu wara'aita. Idza ni biasanya digunakan benda yang belum berlaku, kan? Tapi benda tu sudah pasti dan hampir berlaku. Itu perkataan idza. Kalau idz biasanya dah berlaku. Ada juga dalam Quran sebut perkataan idz, tapi perkataan idza ni merujuk kepada benda tu akan berlaku ataupun sangat hampir berlaku. Dan saya teruskan pada ayat tu, wara'aita, dan engkau akan melihat. Engkau akan melihat ni, akan melihat ke? Sebab ni datang, kalau bahasa Arab dipanggil fi'lul madhi, ra'aita, maksudnya engkau telah tengok, engkau telah lihat. Maka sebab tu para ulama mereka berbeza pandangan pendapat sama ada ra'aita ni maksud engkau telah lihat ataupun engkau pasti akan melihat. Bila sebut pasti akan melihat, bermakna ayat itu adalah madaniyah lah. Nampak tu? Adalah madaniyah lah. Adalah makiyah lah. Okay? Makiyah lah, maksudnya turun sebelum hijrah. Walaupun cerita peristiwa ni pembukaan kota Mekah, tapi kalau kita terjemah wara'aita, kamu telah melihat, maksudnya ayat ini telah turun, maksudnya sebelum hijrah. Kan, kalau wara'aita, kamu akan melihat selepas hijrah lah. Sebab dah hijrah ke Madinah, dah balik, nak balik ataupun Fathul Mekah semula untuk pembukaan kota Mekah, kan. Jadi di situ. Tapi kalau dipegang idza juga tadi, kalau idza bermakna telah berlaku, maka di situ merujuk kepada benda tu telah di Madinah lah, di Mekah lah. Kalau belum berlaku, pasti akan berlaku, maka Madinah. Itu punca kenapa para ulama tidak bersepakat untuk menyatakan bahawa adakah surah ini Mekah ataupun Madinah, Madaniyah ataupun Makki ataupun Madani, tetapi atas dasar kerana perkara itu. Baik, dan kemudian Allah sebut dekat sini pembukaan yang kita kata sebagai Fathul Mekah ni, secara ringkasnya hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika mana baginda Nabi SAW mendapat wahyu surah ni turun. Dan kita kena tahu surah ni adalah surah yang paling terakhir turun. Kata pendapat Imam Ibn Kathir dan sebahagian ulama tafsir, kebanyakan menyatakan ini surah terakhir turun, kan, iaitu turun selepas wafat baginda Nabi SAW. Bila turunnya ni? Turunnya ialah pada lebih kurang kita kata 8 hijrah dalam bulan Ramadan lah. 8 hijrah dalam bulan Ramadan, kerana Fathul Mekah berlaku pada bulan Ramadan pada tahun 8 hijrah. Maka ayat tu lebih kurang macam tu turunnya, surah ni secara penuh, dan itu menunjukkan bahawa ia adalah ayat yang terakhir. Sebab bulan Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 6-7 bulan lepas tu Nabi wafat. 6-7 bulan lepas tu Nabi wafat pada Rabiul Awal. Bila? 12 Rabiul Awal. Itu yang lebih banyak diberi pandangan, difokuskan kepada ulama-ulama syirah lah. Bukan tarikh lahir, tarikh meninggal. Tarikh lahir lain. 9. Jadi bila dia sebut pada ayat ni, bila turun tu, maka pembesar-pembesar dipanggil Ahli Badar. Ahli Badar ni kira hebat. Mereka ni diampunkan oleh Allah. Mereka ni ada kedudukan tinggi. Kalau dalam majlis musyawarah, mereka ni memang ada dia punya kedudukan masing-masing. Abu Bakar, Umar, Uthman, apa semualah. Baik. Jadi ketika bermusyawarah tu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lontarkan pandangan. Apa pandangan kamu tentang ayat ni turun? Sebab dia rasa macam tak sedar hati juga. Kenapa ayat ni turun ni tentang pembukaan kota Mekah? Dah menang dah, maksudnya pembukaan kota Mekah. Kita dah tak payah nak berperang, nak apa dah, pembukaan kota Mekah. Kan siapa tak suka? Dan kita dapat takluk kota Mekah tu semula. Tetapi Sayyidina Umar memanggil beberapa orang sahabat. Ada sebahagian sahabat kata, kita banyakkan istighfar, banyakkan bertasbih kerana kita telah menang. Itu dia punya jawapan dia, kan. Kemudian Sayyidina Umar tanya sahabat lain lagi. Dia kata, sahabat lain ada yang geling kepala, tak tahu ayat ni turun atas dasar apa. Kalau gitu aku panggil Ibn Abbas, dia kata. Abdullah Ibn Abbas. Pergi panggil Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan sahabat ni macam tak setuju. Dia ni budak kecil, dia kecil lagi waktu tu. Kalau lah kau panggil Ibn Abbas, wahai Umar, panggil anak-anak kami juga. Bayar dia juga, kan. Lebih-lebih kurang umur dia juga, supaya kita dapat berbincang. Umar kata tak, dia special case. Ini saya bagi mudah faham lah, kan. Tak, dia ni lain ni, kan. Yang ni yang pernah didoakan oleh Rasulullah, yang ni lain. Maka dia pun panggil Ibn Abbas, dan kemudian Ibn Abbas kata Nabi SAW nak wafat dah.
Okay, dengan turunnya ayat ni maka bermaksud Nabi akan wafat, dan memang betul lah 80 hari lebih kurang, dan kemudian berapa bulan lepas tu maka wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang tadi macam bukan tak apa sukalah, tak berapa, maksudnya tak sesuai sebab dia budak kecil kan. Secara kita pun kalau tiba-tiba orang tua-tua tengah bersembang, tiba-tiba ada budak kecil kan, tak berapa sesuai juga kan. Jadi rupanya ada maksud lain, tujuan lain, dan itu pendapat Sayyidina Abdullah ibn Abbas, dan sahabat faham bahawa Nabi SAW akan wafat. Baik, itu hadis lah yang menceritakan tentang sebab turun dan apa di sebalik rahsia surah yang menyatakan kemenangan dan juga pembukaan itu. Baik, kemudian Allah sebut Ja'a ni pasti confirm datang. Ja'a Muhammad confirm pasti datang, dia telah datang kan. Ada lagi dalam Quran dipanggil ata kan, iaitu ketika mana Allah gunakan pada ayat yang lain, iaitu Allah menyatakan la yuflihu sahiru haitsu ata kan, tidak akan berjayalah penyihir itu daripada mana pun dia datang, daripada arah mana pun dia datang. Allah guna ata juga, maksudnya datang juga, tapi yang ata tu datangnya tak berapa kemas. Maksudnya ahli sihir tu dekat mana datang pun dia datang, dia menyihir tapi tak akan berjaya. Ni ahli sihir Firaun lah yang disebutkan pada ayat tu. Tapi bila sebut Ja'a ni pasti datang dan pasti kamu tunggu waktunya. Itu masuk penggunaan kekemasan. Allah guna perkataan Ja'a, Allah tak guna perkataan ata dekat situ. Patutnya boleh je guna idza ata ke kan, tapi tak. Itu dia punya kaedah dia. Okey. Kemudian disebut Nasrullah wal Fathu. Nasrullah, pertolongan ataupun bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan ini juga menunjukkan pasti dan memang pasti akan berlaku, sebab disandarkan kepada Allah. Sebab ayat Quran ni kalau disandarkan kepada Allah, perkataan tu narullah, naqatullah, disebut juga dekat sini ialah nasrullah, maka menunjukkan dia pasti dan confirm akan berlaku, iaitu apa? Pertolongan daripada Allah. Benda yang kamu nak buat ni, iaitu nak pergi menakluki semula kota Mekah. Baik. Dan kemudian Allah sebut wal fathu. Kita kena ingat al-fathu ni ada dalam Quran namanya surah al-fath, iaitu Allah sebut tentang inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Allah telah buka kepada kamu dengan pembukaan yang jelas, yang nyata, yang sebenar-benarnya, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Sebab lepas perjanjian Hudaibiyah ni banyak perkara-perkara yang Allah bukakan untuk ramainya orang memeluk Islam dan melebihi, iaitu memberi kelebihan kepada umat Islam dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita tentang perjanjian Hudaibiyah. Tapi wal fathu sini bukan Hudaibiyah, pembukaan kota Mekah. Dan macam mana kita sebut tadi, kata Ibnu Ishaq ataupun sebahagian di kalangan para ulama sirah, ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa lebih kurang waktu tu ada 10 ke 12 ribu para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang menyertai untuk Fathul Mekah ni. Dan mereka, kalau tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi pakai wa alaihi imamatus sauda, Nabi pakai serban hitam. Dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih lah, Nabi pakai serban hitam waktu nak menakluki, nak masuk kota Mekah tu, sebab macam nak perang. Dan Nabi pakai mighfar, Nabi pakai, dalam riwayat lain sebut Nabi pakai topi besi Nabi. Sebab ceritanya bukan masuk tu aman, ceritanya persiapan sedia nak pergi perang sebenarnya kan, nak pergi perang. Kenapa Nabi pakai serban warna hitam? Supaya dia ada kegerunan untuk menakutkan musuh kan, kerana serban itu kan. Jadi di situ menunjukkan bahawa asalnya dia punya memang nak berperang lah. Tapi dengan izin Allah, mereka masuk, ataupun Nabi dan para sahabat masuk dengan keadaan tidak pun berperang, dan ramai yang menyerah diri. Ada yang jadi, sebenarnya ada juga tawanan-tawanan lah, ataupun yang mereka menyerah diri dan mereka tak melawan. Dan kemudian pada waktu itu juga ada yang Nabi sebut, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia akan aman, siapa masuk ke Mekah, kawasan Kaabah, semua dia akan aman. Maksudnya dia tidak akan diganggu kan. Sebab ada di kalangan sahabat juga yang kata, ya Rasulullah, ni semua musuh-musuh kita yang dulu berperang apa semua dengan kita. Nabi kata, baliklah, aku bebaskan kamu kan. Sebab tu Fathul Mekah ni dia ada benda yang cukup besar. Pertama, tak ada orang yang meninggal dunia ataupun menumpahkan darah kan. Tu yang pertama. Yang kedua, Nabi bebaskan semua. Nabi bebaskan semua, tak ada lagi hari ni apa-apa semua dan sebagainya. Nabi bebaskan mereka kan. Yang ketiga, Fathul Mekah ini menunjukkan bahawa kemenangan kepada kemuncak Islam, dan kemudian Mekah telah pun diduduki, didapati balik oleh umat Islam kan. Jadi di sini menunjukkan berapa besarlah dia punya tu kan. Maksudnya walaupun tak ada pembunuhan, tapi ada satu peristiwa menarik
kan? Iaitu namanya Ibnu Khattal. Ni pun disebut dalam riwayat Imam Tirmizi. Ibnu Khattal ni bila peristiwa Fathul Mekah, dia bergayut dekat belakang kambu Kaabah. Kiswah lah, macam kiswah lah. Kiswah ni zaman dulu lagi pun dah ada lah, tuan-tuan. Kan cuma warna-warna dia tu berbeza, ada warna merah, ada apa. Itu ikut zaman lah. Kiswah tu dah ada, bukan baru 2-3 hari ni. Tak. Okey. Tapi cuma bukanlah disulam dengan emas apa semua, tak. Kan, tapi Kaabah tu macam tu. Okey. Jadi dia bergayut belakang tu. Bila bergayut belakang tu, Nabi kata ta'al, ataupun Nabi kata faqtulu, bunuh dia. Nabi kata bunuh dia. Kan? Ibnu Khattal ni dia special case sikit. Sebab sekali ikut kan tak boleh bunuh dah Fathul Mekah tu. Semua aman, tak ada pertumpahan darah, duduk rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan antara yang lewat masuk Islam kan. Kemudian Suraqah bin Malik, ramai lagi lah geng-geng yang lewat, tapi akhirnya ramai masuk Islam, memeluk Islam. Baik, jadi Nabi sebut kat situ, bunuh dia kan. Jadi sahabat pun pergi cari dia, ambil dia dan kemudian bunuh kan. Kenapa? Ibnu Khattal ni rupanya dia ni ada rekod. Pertama, dia pernah bunuh orang, maknanya kisas. Dia kisas balik. Yang kedua, maksudnya kisah dia tak boleh apa kita kata diampunkan begitu saja. Kisas hak Allah. Kisas tu hak Allah, bukan hak kita kan, untuk nak apa sekian-sekian. Jadi itu kisas. Kalau berkait dengan diampunkan oleh keluarga, yang itu mungkin boleh diampunkan. Tapi itu rekod pertama. Yang kedua, Ibnu Khattal ni dia murtad. Dulu dia meluk Islam, lepas tu dia murtad. Maka murtad ni tidak ada yang lain melainkan bunuhan. Maka dengan dua sebab ni menjadikan Ibnu Khattal itu Nabi suruh bunuh. Walaupun dia pada waktu itu peristiwa pembukaan kota Mekah. Itu satu-satunya lah peristiwa yang ada tentang perkara berkaitan dengan kota Mekah. Baik. Kemudian Allah sebut wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey. Dan kamu akan memerhati sungguh, pasti kamu akan lihat bahawa manusia ni siapa? Asalnya tak Islam lah, non Muslim lah, kafir lah kan. Dan kemudian mereka akan memeluk Islam. Abu Sufyan, Suraqah bin Malik dan berbagai lagi lah kan. Dan mereka juga akan memeluk Islam pada akhirnya. Kerana apa? Kerana pertolongan Allah. Kerana hidayah itu daripada Allah. Kerana pembukaan itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi itu antara sebabnya. Dan disebut sini mereka akan berbondong-bondong, ramai, banyak. Cuma bilangan itu wallahu alam berapa. Sebab dalam kitab-kitab sirah tidak ataupun dalam tafsir ada disebutkan pandangan-pandangan itu, tapi tidak adalah sandaran yang lebih kukuh sama ada daripada hadis dan sebagainya tentang berapa maksimum ataupun minimum kan. Cumanya tentera ataupun yang nak pergi takluk kota Mekah daripada Madinah itu, Nabi itu sendiri lebih kurang 10 ke 12 ribu orang lah. Dan balance ataupun kita kata yang ramai lagi tu, berapa rekodnya tu ada, tapi tidak didetailkan berapa keseluruhannya. Baik. Kemudian fi dinillah, pada agama Allah. Ayat ni guna fi dinillah. Agama Nabi Ibrahim diguna millata Ibrahim, millah agama juga, dinillah agama juga. Apa beza din dengan millah boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Boleh jadi agama tu yang orang sangka agama, dan boleh jadi agama tu adalah Islam, boleh jadi juga kan. Contoh kita kata Syiah ke apa ke, Berelui ke kan, dan lain-lain itu dia kata itu agama, dia katakan millah kan, contohnya. Tapi kita kata tak, dia adalah benda yang dipakaikan agama tapi sebenarnya bukan agama Islam. Itu millah. Tapi kalau guna perkataan din, confirm itu satu-satunya adalah agama Islam. Sebab tu Allah guna apa? Inna dina indallah. Allah tak guna inna millah. Inna din, sesungguhnya agama yang betul-betul Allah terima tu si Allah adalah agama Islam. Sebab tu perkataan din tu, agama tu khusus untuk agama Islam, tidak ada agama yang lainnya. Maka maksud kat sini masuk kepada agama Islam, memeluk Islam, tidak kepada yang selainnya, iaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau tuan-tuan perasan kat sini disebut nasrullah dinillah. Ada dua kat situ kan. Jadi dalam surah ni 2 kali disandarkan kepada Allah, membuktikan takkid kebenaran, sungguh-sungguh pasti pertolongan Allah itu pasti, agama Allah adalah satu-satu agama yang pasti selamat, confirm selamat. Itu penyandaran kepada kalimah Allah daripada perkataan yang sebelumnya. Baik. Kemudian Allah sebut, menarik dekat sini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka dengan sebab kemenangan yang Allah bagi kepada kamu, pembukaan kota Mekah, nikmat-nikmat yang banyak itu, maka hendaklah kamu bertasbih, kemudian bertahmid kepada Tuhan kamu, dan beristighfar. 3 benda kena buat kat sini. Maksudnya Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, Allah perintahkan setelah penaklukan kota Mekah ni, kamu buat 3 benda: tasbih, tahmid, istighfar. Tasbih, tahmid, istighfar.
Dan di sini kalau kita tengok tasbih ni, ada riwayat daripada sebahagian isteri-isteri baginda Nabi SAW yang menyatakan Nabi ni, hadis sahih dalam beberapa riwayat Tirmizi, Abu Daud dan sebagainya, bila Nabi masuk Fathul Mekah ni, Nabi solat 8 rakaat. Nabi solat 8 rakaat. Maka dalam ayat-ayat yang lain, kalau kita tengok sebagai contohnya tasbih, penggunaan perkataan tasbih ni bermakna solat, bermakna solat juga. Maka kena dengan hadis ataupun peristiwa yang Nabi bila masuk kota Mekah tu Nabi solat. Dan solat ini kerana menunjukkan apa? Kerana menunjukkan betapa syukurnya tentang pembukaan kota Mekah. Kan, kerana kelebihan yang Allah bagi dan kerana kurniaan ataupun hidayah dengan kemasukan ramainya orang ke dalam Islam. Kan, jadi boleh jadi dua. Tasbih maksudnya kita memuji Allah Subhanallah, ataupun boleh jadi tasbih tu bermakna solat itu sendiri. Kan, kita pun ada orang panggil solat tasbih kan. Solat tasbih tu ada perbincangan lah, hadis dia apa, kafiat dia apa, benda semua tu. Tapi kita panggil solat tasbih. Sebenarnya kalau sebut solat pun okey dah, tapi sebab kena tambah tasbih kan. Sebenarnya solat dan tasbih tu perkataan yang lebih kurang. Jadi di sini boleh jadi dua. Sebab kemenangan itu, kejayaan itu, kamu kena solat. Maka sebab tu Nabi solat ataupun bertasbih. Baik. Kemudian bihamdi rabbik. Bihamdi rabbik. Dan dengan sebab itu juga kamu kena memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian lah. Puji-pujian ni cukup banyak. Bahkan pujian-pujian ni dalam solat pun banyak. Subhanallah bihamdik, Subhanal Malikil Qudus, kita baca lepas witir tadi kan. Jadi puji-pujian Allah ni cukup banyak, bukan hanya dalam bentuk subhanallah ataupun bukan dalam bentuk alhamdulillah semata-mata kan. Hatta dalam surah Furqan, dalam surah Kahfi tu pun alhamdulillah juga kan. Permulaan ayat tu pun alhamdulillah. Jadi ini semua merujuk kepada pujian, dia tidak terikat dengan alhamdulillah semata-mata. Maka pujian yang paling sempurna, kata Al-Imam Ghazali hatta Imam Ibn Rajab Al-Hambali, pujian iaitu dengan kita bermaksud syukur itu mengucapkan, melebihkan lagi ibadah, dan kemudian redha dan juga rasa tenang dengan hati kita. Itu maksud kita alhamdulillah kita panggil sebagai, ataupun kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan puji hanya dengan lidah, tapi puji itu dengan makin banyak ibadah kita, dan puji dengan hati, dengan redha, dengan ikhlas kita melakukan ibadah. Itu maksud bihamdi rabbik. Baik. Kemudian disebut wastaghfir. Maka hendaklah kamu beristighfar kepadanya, kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, ada setengah orang dia baca, dia masukkan dalam waw tu dua harakat, dia bantai kat situ. Innahu kana tawwaba. Salah kan. Itu tak berapa tepat bacaan tu, okey. Jadi tak ada ni lah dekat situ. Okey, jadi bila mana Allah sebut hendaklah kamu beristighfar, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Baik. Kenapa perlu istighfar? Adakah satu dosa pembukaan kota Mekah tu? Sedangkan itu adalah benda yang Allah izinkan, Allah kurniakan, benda yang baik. Dapat balik hak kepada umat Islam, kepada tentera-tentera dari Madinah, itu Nabi SAW kan dapat balik di Mekah. Maka menunjukkan bahawa sebenarnya apakah maksud yang Allah suruh istighfar. Ulama tafsir memang mereka bincang panjang dalam isu ni. Kan apa disebut oleh Ibn Kathir dan berbagai lagi, iaitu pertama sekali kerana istighfar itu, iaitu Nabi SAW itu sendiri. Kerana istighfar ini adalah dia ada benda yang kita kena faham. Ada istighfar iaitu minta ampun, ada istighfar iaitu ibadah. Ada istighfar bentuk ibadah, kita selalu sebut 100 kali kan, Nabi kata astagfirullah. Sebenarnya dalam masa sama dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah, dan dia bukan semata-mata untuk kita kerana sebab dosa ke apa. Ada orang dia kata astagfirullah, dia tengok ke astagfirullah kan. Kadang-kadang benda tu bukan dosa, dia tertengok, contohnya terpandang perempuan ke apa ke, astagfirullah, itu bukan dosa. Kalau dia pandang tu astagfirullah, terus buka mata, tu dosa kan. Ini maksudnya. Jadi dia menunjukkan dia ada kalanya dia ibadah. Maka bila istighfar dapat pahala, dan masa sama bila istighfar dia diampunkan dosa. Itu maksud dia. Maka dekat sini menunjukkan bahawa adakah sebab kerana Nabi SAW itu ada dosa dan sebagainya. Maka kalau kita tengok dalam surah Tahrim Allah tegur baginda Nabi SAW, dalam surah Abasa Allah tegur baginda Nabi SAW kan. Adakah dia merujuk kepada bahawa ada dosa? Sebenarnya tak. Sebenarnya tak. Maka istighfar di sini adalah istighfar ibadah untuk Nabi SAW. Sebab apa? Nabi tu apa? Qad ghafara ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qad ghafartu lak. Kan Allah telah ampunkan kamu dosa kamu yang sebelum dan selepas. Tak ada dosa dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia adalah istighfar ibadah. Istighfar ibadah. Dan saya tak nak bincanglah adakah Nabi, pertama para ulama semua sepakat
kata Imam Ibn Hazmin, Imam Nawawi dan sebagainya, Nabi tidak ada dosa besar. Hak tu semua para ulama sepakat kan? Nabi tidak ada dosa besar. Dosa kecil mungkin kadang-kadang ia berlaku. Para ulama tak sepakat dalam bab ni. Minoriti para ulama menyatakan Nabi SAW tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Majoriti kata dosa besar memang tak ada, confirm. Dosa kecil kadang-kadang tu ada. Wallahu alam. Kalau kita tengok sebahagian di kalangan para ulama di belah-belah India kan, menyatakan bahawa dalam dia orang punya kajian, dan ada juga sebahagian ulama cenderung kepada pandangan ini, menyatakan bahawa Nabi SAW bebas juga daripada dosa kecil. Yang ada hanya tersilap. Itu bukan dosa. Dan itu bukan dosa kecil kan. Macam contoh bila dakwah ke Abdullah bin Maktum, itu tersilap, kesilapan, terkurang. Itu maksud dia. Terkurang, dia bukan dosa. Terkurang tidak dosa. Kita solat rakaat, betul tak? Terkurang rakaat, adakah kita berdosa? Kita tak sengaja. Lepas tu kita tambah rakaat lagi kan. Patutnya 4 jadi 3. Jadi lepas habis tu baru teringat kita tambah rakaat. Adakah dia dosa? Tak. Sebab dia terkurang. Sebab dia kekurangan. Maka kat sini kalau siapa yang terima tentang Nabi SAW hanya ada sikit kekurangan apa semua itu, dia tidak dosa kecil, tidak dosa besar, apatah lagi, maka itu termasuk daripada benda yang kita kata sebagai istighfar Nabi itu adalah istighfar ibadah. Baik, itu satu. Yang kedua, istighfar di sini bermaksud kalau ada apa-apa kekurangan-kekurangan dalam benda-benda yang melibatkan hati-hati manusia kan. Sebab tu kita istighfar lepas solat. Lepas solat kita istighfar, lepas ni kita istighfar. Bukan buat dosa solat tu kan. Solat adalah kita buat pahala, dan itu yang Allah perintahkan. Tapi kenapa lepas Assalamualaikum Astagfirullah kan. Walaupun Hasan Basri dan sebagai ulama bincang apa lafaz yang sepatut-patutnya, astagfirullah saja ke, astagfirullah wa atubu ilaih ke, astagfirullah yang lain ke, itu panjang perbincangan dia kan. Cuma kita nak sebut paling-paling minima astagfirullah kan. Cuma di sini menunjukkan bahawa apa kekurangan kita. Sebab tu saya selalu sebut sahur itu tempat kita beristighfar. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Allah sebut lagi dalam surah Zariyat, wal mustaghfiruna bil ashar ayat 17. Menunjukkan istighfar itu bukan sebabkan ada dosa, tapi takut ada kekurangan dalam solat kita kan, dalam hati kita, khusyuk kita, ibadah kita, maka Allah kata istighfar. Maka ini panduan dalam kehidupan kita. Apa saja kerja baik yang kita buat, amal ibadah yang kita buat, bukan semesti buat dosa kena istighfar, tapi amal ibadah dan segala kebaikan kita kena istighfar. Pertama tadi tasbih ataupun banyakkan solat. Yang kedua kita memuji Allah, alhamdulillah dan subhanakallah bihamdik dan sebagainya kan, kafarah majlis dan macam-macam lagi lah. Dan kemudian yang ketiga kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan. Maka mudah-mudahan ayat ini ataupun surah ini kita dapatlah secara ringkas gambaran yang mana menunjukkan bahawa ada kebaikan-kebaikannya dan juga ada rahsia dan ada perkara yang Allah kurniakan kepada kita, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.